Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mengadakan klinik solat bagi tayamum, wudu dan solat bagi pesakit. InsyaAllah pada kuliah kita kali ini mudah-mudahan mendapat banyak manfaat kepada kita. Solat ini wajib selagi mana ada akal. Selagi mana kita ada akal, waras berfikir, maka wajib ke atas kita sembahyang. Sakit macam mana pun kena sembahyang. Banyak orang yang memberi alasan sakit, maka tidak boleh sembahyang atau tidak mau sembahyang. Sedangkan dalam Islam sembahyang itu wajib dalam apa keadaan sekalipun, meskipun dia sakit. Tetapi sembahyang itu berbeza mengikut keadaan dan suasana dirinya. Kalau dia tidak aman, umpamanya di dalam bot, dia berlayar di atas bot sampan, maka ada sembahyang bagi orang yang atas bot dan sampan. Bagi orang yang sakit sehinggalah tidak boleh berdiri, ada sembahyang caranya duduk. Ada orang yang tidak boleh duduk, boleh menelentang, boleh berbaring. Semuanya diajar di dalam agama kita. Bagi orang yang gila saja yang tidak boleh dan tidak wajib sembahyang. Orang yang sakit hingga hilang ingatan, koma, tidak wajib sembahyang. Dan orang-orang macam ni pula tidak wajib qada. Ya, orang yang gila, selama mana dia gila, tak wajib dia sembahyang. Andai kata dia dah siuman, tak wajib dia qada. 3 tahun gila, naik motor, jatuh atas jalan, berlanggar dengan batu, terus tak ingat. Duduk di hospital pun tak ingat, balik rumah pun tak ingat, gila. Dia naik motor lagi sekali, bapak dia bawa, pak dia jatuh pula. Dia jatuh pula, berlanggar lagi sekali dengan batu, ingat pula. Ni kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan, ya, kalau dia jatuh, berlanggar dengan batu, dia hilang ingatan. Kemudian dia terjun sungai, berlanggar dengan batu, dia elok balik. Jadi kalau tuan-tuan ada adik-beradik yang hilang ingatan, cuba hentuk kat batu. Mudah-mudahan ingatan dia akan sembuh balik. Sebab dalam cerita Hindustan dia sebut macam itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga dengan orang yang gila dalam keadaan tidak sempurna gila. Seperti gila badan. Ya, kadang-kadang aja. Yang kadang-kadang itulah yang tidak perlu sembahyang. Tetapi ketika dia siuman, wajib dia sembahyang. Bagi orang yang terbakar, ada cara sembahyang dan ada cara wuduk. Misalnya muka terbakar, tangan tak terbakar, kepala tak ada terbakar, kaki tak terbakar, muka je. Dia masak dapur gas, bila guna dapur gas meletup, mukanya disambar api. Air tak boleh kena, tanah debu pun tak boleh kena pada muka dia. Tapi tangan boleh kena, kepala boleh kena. Apa yang kita nak buat? Ni yang kadang-kadang orang tak tahu. Dia kata tak wajib sembahyang sebab muka tak boleh kena. Sedangkan ada caranya. Dan kalau sembahyang itu dah selesai sembahyang, bila muka dia dah sihat, adakah kena qada balik sembahyangnya? Ini yang kita kena belajar, tuan-tuan. Kita yang sakit buah pinggang, disucinya darah 3 kali seminggu. Sekali cuci komang-komang 4 jam. Bagaimana dia nak habiskan 4 jam? Sedangkan dia masuk pukul 12, dia keluar habis pukul 4.30. Sedang masuk waktu zuhur, dia masih lagi sedang buat hemodialisis. Wajib sembahyang. Macam nak sembahyang duduk atas kursi?
Macam mana nak wuduk duduk atas kursi? Wajib juga semayang. Keadaan macam mana pun. Berapa ramai yang orang duduk hemodialisis tak semayang. Dia kata nak semayang apa ustaz? Cuba tengok saya duduk melekat di kerusi ni. Itu apa buat? Nyimbang dengan kawan je lah. Boring 4 jam tidur menyimbang. Jadi pelajaran kita pada pagi ini mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita dan banyak manfaat kepada kita. Baik, kita tengok halangan yang pertama. Halangan-halangan yang dihadapi oleh para pesakit. Baik, halangan pertama. Terdapat berbagai-bagai jenis halangan yang dihadapi oleh para pesakit dalam melaksanakan kewajipan sembahyang semasa berada di dalam wad ataupun tidak di dalam wad di rumah masing-masing. Kadang-kadang soal yang sekecil drip pun orang tak sembahyang. Dia kata nak sembahyang apa? Tak nampak tangan ni masuk air ni. Drip ni. Oh, dia marah kita. Kita pergi ziarah dia, kita tanya, mayang belum? Mayang apa? Nampak tangan ni? Oh, dia marah. Tuhan pun tahu lah saya sakit. Semayang. Selama ni saya semayang. Pasal sakit ni tak boleh semayang. Tuhan pun faham. Saya sakit. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia agama. Boleh-boleh kata Tuhan faham. Wajib semayang. Dia bukan tak tahu, dia bukan tak mau semayang. Masalah dia tak tahu semayang. Jadi kita kena faham, bukan semua orang yang sakit di hospital yang tidak mau semayang itu kerana tidak mau, tetapi sebab tak tahu. Tak tahu sebab tidak ada orang bagi tahu, dan tak tahu juga dengan sebab tidak mau belajar atau tidak mau ambil tahu. Dengan beralasan bahawa aku tak sakit. Bila dah sakit, nak semayang tapi tak pandai. Nak tanya, malu. Tengok orang sebelah kiri, tak ada semayang. Tengok orang sebelah kanan, tak ada semayang. Kita serupa, dia kata. Kayaknya seorang tak semayang, ramai. Apa gaduh kalau seorang, iyalah juga, kata dia. Itu punca dia. Jadi tuan-tuan kita kena tubuh juga sukarelawan. Untuk kita pergi ziarah pesakit-pesakit di hospital. Tunjuk kepada mereka, ajar kepada mereka, tanya mereka, macam mana nak semayang, dah semayang ke belum. Macam mana pun kita kena juga buat. Orang Kristian buat, waktu rehat, dia berjalan di hospital-hospital. Daripada katil ke katil. Dia tanya makcik macam mana, dah makan belum? Anak datang melawat ke tidak? Dah makan ubat belum? Lengoh di mana kami picit? Sakit di mana kami tengok? Ini orang Kristian. Tapi sukarelawan Islam kita kurang yang berjalan pada setiap waktu rehat tengah hari dan petang untuk tanya, dah sembahyang belum? Makcik tak reti wuduk, saya ambilkan. Makcik tak boleh tayamum, saya tolong sapukan. Kena tubuh dah tuan-tuan. Ya, benda ni dibuat di Hospital Ipoh. Saya baru ni buat kursus kepada 400 doktor dan jururawat seluruh Perak. Setiap hospital kena belajar benda-benda ini. Sebab ya, pengarah timbalan pengarah sekarang ni menggalakkan sangat-sangat doktor dan nurse-nurse, staf-staf nurse supaya mengambil berat tentang sembahyang kepada pesakit-pesakit. Ini dah menjadi dasar lah di Hospital Ipoh dan hospital-hospital lain. Alhamdulillah sampai mereka buat kursus ya, menyuruh doktor-doktor dan staf yang beragama Islam untuk belajar cara berwuduk, bertayamum dan cara bersolat untuk membantu pesakit-pesakit di hospital. Baik, antara halangan yang sering berlaku dan menjadi kesulitan kepada para pesakit adalah memasukkan air intravenous drip. Yang ni yang paling common sekali, yang paling biasa sekali. Dia ada dua jenis drip. Satu drip masuk air. Air tu bukan air apa pun, air garam aja. Bagi orang denggi, berbelas-belas botol masuk air tu. Ketandak pun bawa, tidur pun bawa, menung orang denggi ni. Bukannya ada ubat apa. Ubatnya hanyalah masukkan air. Dan air ni air garam ya. Sebab itu Rasulullah SAW sebelum baginda makan,
Baginda akan mencelupkan jarinya ke dalam garam, kemudian diletakkan sikit, ya, di bibirnya, di lidahnya, supaya memberikan sedikit kebaikan dan memberikan kesihatan. Allah buat air garam tu adalah satu ubat. Bila kita faham sunnah Rasulullah bukan sakat dalam bab makan minum. Sunnah Rasulullah juga ialah dalam bab menjaga kesihatan. Air garam tu sampai sekarang, tuan-tuan ni, doktor-doktor daripada dulu sampai sekarang, itulah yang dibuat. Masuk je hospital, doktor pun cari ubat, dicocoknya pada itu supaya senang ubat masuk, supaya senang air masuk. Baik, satu lagi dipanggil sebagai Vinofix. Gambar di atas menunjukkan sejenis pesakit dipasang sejenis alat yang dipanggil Vinofix. Alat tersebut dipasang apabila pesakit memerlukan ubat suntikan sepanjang masa. Kencing manis tak turun-turun, 16, 18, 18. Doktor cocoklah di situ, senang dia nak injek. Pagi dia main sekali, tengah hari dia main sekali, malam nak tidur dia main sekali. Tak payahlah nak injek banyak-banyak tempat, sekali itu saja. Tapi masalahnya sudah pun ada gam. Ditutupnya bahagian tangan. Yang kedua, pesakit perlu dimasukkan air. Maka dua jenis drip ini sentiasa melekat di tangan pesakit. Dua gambar ini menunjukkan sejenis alat dipasang kepada pesakit apabila tubuh pesakit kekurangan air. Yang kedua, pesakit yang tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Cara mudah nak bagi tenaga, masukkan air. Orang yang kebuluran, baru keluar daripada hutan kerana sesat, maka dimasukkan air. Orang yang sakit, tidak boleh makan dan minum mengikut saluran mulut. Makan muntah. Makan muntah. Asal muntah makan. Kalau makan tu muntah lah. Maka doktor akan dua pilihan. Yang pertamanya masukkan air. Yang keduanya masukkan tiup melalui hidung. Memasukkan tiup melalui hidung ini disebut oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis baginda. Kata Rasulullah, makanan ataupun ubat yang paling mujarab dimasukkan daripada hidung, dimasukkan daripada mulut, dan dimasukkan daripada bahagian belakang kemaluan. Sekarang ni semua orang buat. Tak boleh makan, muntah saja-saja, doktor akan masukkan wayar, tiup ke dalam hidung, berkaki-kaki masuk sampai ke dalam. Kemudian wayar tu pula akan diletakkan satu makanan. Makanan tak dalam tu, susu ke apa ke, maka tarik lah. Kita tengok pun seksa. Sedangkan itulah makanan yang, ubat yang paling Rasulullah sebut. Memasukkan ubat melalui hidung, melalui mulut dan bahagian belakang kemaluan belakang. Ini disebut dalam hadis. Jadi siapa kata Nabi ini hanya mengajar sunnah saja. Orang Melayu kita faham Rasulullah ni, kalau cerita bab sunnah Rasulullah, dia cerita simpan janggut, pakai sorban, pakai jubah, potong kuku, masuk tandas, keluar tandas, berbaring. Itu aja. Asal sebut Nabi, itu pula sunnah dia. Adakah Nabi rahmatan lil alamin itu hanya itu sunnah Nabi? Cuba tuan-tuan fikir tu. Takkan Nabi penghulu segala makhluk, rahmat pada sekalian alam, hanya datang nak cerita masalah janggut, masalah makan dengan 3 jari, masalah kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sunnah Rasulullah dalam berbagai dan semua aspek kehidupan. Sunnah Nabi dalam bidang pentadbiran. Bagaimana Nabi nak melantik menjadi pemimpin, ada sunnahnya. Bagaimana Nabi menjaga alam sekitar, ada sunnah. Ekonomi, ada sunnah. Masalah kita hanya belajar fiqh ibadat. Kita tidak belajar fiqh muamalat. Kita tidak belajar fiqh alawiyat. Kita tak belajar fiqh sirah, sunnah dan sebagainya. Sedangkan Islam, Rasulullah datang melengkapi semua benda.
Dalam bidang ketenteraan ada sunnahnya. Termasuklah dalam bidang perubatan ada sunnahnya. Nabi kata, yang paling baik ubat-ubatan ialah yang diminum, yang disapu, yang dimakan, yang dioperate, disebut ya oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kalau kita pergi ke hospital, tengok orang masuk ke hidung, tiup dia itu sunnah Nabi. Bukan Mak Saleh yang pergi cerita masuk makanan ke hidung. Nabi dah menceritakan kepada kita 1400 tahun yang lepas tentang perubatan memasukkan memasukkan makanan daripada hidung. Cuma kita tak sanggup tengok. Tuan-tuan cuba tengok nurse masuk jolok ni. Oi, seksa. Dia main tonyok. Ya. Sambil tonyok, sambil kena telan elio. Sambil tonyok, sambil kena telan elio. Tak telan dia marah. Telan lah elio tu, telan lah baru boleh masuk. Tonyok. Kita tengok berbulu rumah pun naik. Doa siang malam janganlah aku sakit macam itu. Seksa tuan-tuan. Tak sedangsung makan ke hidung. Tapi sebagai ubat terpaksa juga makan. Baik. Pesakit yang tidak boleh makan dan minum, dan pesakit yang berada dalam keadaan lemah. Baik, persoalan dia bagaimana nak wudu. Persoalan dia macam mana nak semayang, nak tayamum. Tangan sudah ada drip. Itu halangan yang pertama. Halangan yang ketiga. Ya, halangan nombor 3 kita tengok gambar tu. Apa dia? Ha, tu gambar lanun. Ya, duk sekodeng orang sangat langsung kena cocok mata. Buta tu raih mata dah. Baik, cuba tengok tuan-tuan, yang tak boleh kena air mata. Tetapi doktor balut, doktor bubuh plaster tu sampai ke dahi, sampai ke pipi. Bahagian ni boleh kena air, bahagian ni pun boleh kena air. Yang tak boleh kena air mata, tetapi sudah dibalutnya sampai ke pipi dan sampai ke dahi. Baik, gambar menunjukkan pesakit dipasang penutup mata kerana mungkin luka pada kelopak mata. Ya, dia terseradung kawat berduri ke, pagar berduri ke, mata tersangkut. Ataupun pembedahan mata. Mata jadi radang. Ya, jadi kembang dia punya saraf. Bila-bila masa boleh jadi buta. Tidak ada ubat untuk radang mata. Melainkan penawar supaya tahan, jangan dia tegang, jangan dia mengelembung. Nanti buta, merah je mata dah. Ya, kena operate ataupun buat selaput mata. Kita dah berumur, mata pun nak berselaput, kena buang selaput. Yang ketiga, penyakit di biji mata. Saya tengok satu kanser budak, matanya sampai ke mulut, matanya terkeluar sampai ke mulut. Kanser, meninggal dah budak. Kita tengok pun naik seram. Bayangkan matanya mengelawak panjang bagi sini. Kanser. Ya, mak dia ikat tampung dengan tali supaya mata tu tak jatuh ke bawah. 2 hari lepas saya tengok, meninggal budak tu. Eloklah meninggal pun. Kita tengok pun seksa tuan-tuan. Ya, kena jadi macam tu, kayak Allah, nak apa pun susah, tidur sakit. Ya, berjalan pun sakit, duduk saja pun sakit, meraung, akit. Kita dengar dia meraung tu pun kita dah sayu dah. Budak kecil, akit. Kita orang tua pun sakit, tambah dia budak. Allah ambil nyawa dia pun elok dah. Ya, sian tengok orang yang kena kanser mata. Baik, bagaimana nak dibuat kalau muka dah bertampal begitu, dan ada pula plaster-plaster yang melebihi daripada had yang mata sakit. Yang keempat, halangan keempat, gambar menunjukkan balutan di ibu jari ataupun di jari-jari tangan pesakit kerana luka atau kerana sambungan jari yang terputus.
buka tin sardin, terkena tin, terbelah jari. Ya, terbelah jari. Dia meniaga kelapa muda, pelanggan minta, dia pun pergi takik kelapa muda, sambil takik sambil menyimbang. Ya, bila dia takik jari dia putih, dia tengok. Rasa macam mana tengok? Rupa jari dia punya. Bawa ke hospital, doktor sambung balik. Jahit balut. Macam mana nak wuduk? Nak tayamum kah? Nak wuduk kah? Ataupun dua-dua sekali. Sebab dia hanya satu bahagian. Dan tuan-tuan kena ingat, ini adalah bahagian tangan. Tangan adalah anggota wuduk. Dua benda ni, halangan 3 dan halangan 4 adalah dua anggota wuduk. Dua anggota tayamum. Yang lain tak apa. Tak timbul masalah sangat. Masalah dua ni, muka tayamum anggotanya, tangan anggota tayamum. Jadi bila kena kepada anggota tayamum, hukumnya berbeza dengan yang tidak kena kepada anggota tayamum. Kalau kes macam ini, tayamum kena buat ke atau tak kena buat? Pasal yang luka hanya satu jari. Yang lain anggota tangan, okey, no problem. Itu satu persoalan. Persoalan kedua, selepas dah sihat, kena qada atau tidak solat? Ini persoalan yang kedua. Ada dua soalan yang berkenaan dengan anggota tayamum. Yang berbalut, yang luka, yang tak boleh kena air. Yang pertama, nak ambil wuduk sahaja atau dua-dua kena ambil. Yang kedua, bila dah semayang, kena qada ataupun tidak. Dua persoalan ini kita akan jawab nanti. Okey, kita tunggu dulu sahabat-sahabat kita duduk mari tu. Saya kalau kita cerita sekarang, ketinggalan pula. Ya, kita tak mau ketinggalan. Jadi kita hurai dulu tentang masalah halangan-halangan. Baik, halangan nombor 5. Halangan nombor 5 ni tuan-tuan, berbalutnya udah sampai ke lengan. Daripada tapak tangan sampai ke lengan. Yang tadi cuma jari. Sikit nak dibandingkan dengan halangan yang nombor 5 dan nombor 6. Nombor 6 tu tangannya dah patah. Nombor 5 pun kita kata patah lah juga tu. Dah bersimen semua. Cuma halangan nombor 6 tu saya agak-agak ni tak Pontianak, anak Pontianak. Sebab jarinya panjang kuku. Kuku tu panjang. Adik-beradik Pontianak. Nampak? Ya, panjang ni. Abang korek telinga ke apa? Baik. Jadi dua gambar ni. Gambar ni melibatkan anggota wuduk dan anggota tayamum. Iaitu tangan. Dan keseluruhannya atau hampir keseluruhannya tidak boleh kena air. Hukumnya berbeza dengan halangan nombor 4. Halangan nombor 4 cuma ibu jari. Halangan nombor 5, halangan nombor 6 keseluruhan pergelangan. Ni berbeza ni tuan-tuan. Okey, yang mana kena qada, yang mana tak kena qada. Baik. Halangan nombor 5 tu mungkin dia retak. Halangan nombor 5 mungkin dia patah. Halangan nombor 6 mungkin dia kena retak. Kena parang ke, kena apa tu. Nombor 2 tu. Satu patah tak boleh kena air, berbalut. Satu lagi luka tak boleh kena air sebab luka. Baik, halangan nombor 7. Ya, yang ni tuan-tuan yang kencing manis. Kaki berlubang. Merah. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang berwarna, kita tengok menggeling. Yang tuan-tuan tak berwarna, yang saya ni berwarna. Ya, kencing manis ke apa? Berlubang kaki. Bila berlubang, berdarah, berdenek. Bahasa orang kita sebut denek. Doktor balut. Sampai keluar hitam-hitam, keluar darah. Tak boleh kena air. Dalam keadaan berdenek macam tu pun, makan laju.
Ya, kaki berlubang pun makan laju, pantang tolak, pantang jumpa. Ni yang saya pergi ceramah di satu tempat, saya tengok dia pakai stokin tebal. Saya kata, Tuan Haji sakit apa? Biasalah ustaz, kencing manis. Dia pun buka stokin tunjuk. Saya bila dia buka tu seriau lah. Macam mana rupa dia. Nak tengok seriau. Tengok pelubang tuan-tuan. Ui. Ya, buah kapas dalam lubang. Habis ceramah saya, mereka jamu di dalam bilik jawatan kuasa, bilik mesyuarat, buat jamuan. Dia ikut sebelah saya. Dia orang jamu pulut, buah durian, santan. Saya tengok dia ambil pulut, dia ambil durian, dia ambil santan, dia ramah tu tuan-tuan. Kita tengok pun berselera. Ramah. Saya kata, Tuan Haji tu pulut boleh makan ke? Ada ubat di rumah ustaz. Ya. Saya kata ubat yang paling baik ialah pantang. Dia kata ubat ada di rumah. Ya tak ya pun kena juga. Orang sebelah jawab, meloklah. Ya tak ya pun dah sakit dah je dah. Kata dia. Ya, kita nak makan pulut pun takut, nak makan durian pun takut. Dia selama rock je tuan-tuan makan. Tapi sihat. Sampai sekarang mengaji lagi tuan-tuan. Elok datang masjid, jengkok jalan datang masjid. Itu yang heran tu. Yang kita pantang ni pula, naik kencing manis. Ini tolak, kencing manis naik saja. Dia tak pantang, elok je datang tuan-tuan. Jadi kalau tuan nak elok, makanlah durian dan pulut. Cepatlah kena potong kaki tuan-tuan. Kalau dah berbalut macam itu, tak boleh kena air. Berdarah pula, berkudis pula, berair pula, nak tayamum. Memang bukan tayamum sebab dia bukan anggota wuduk, anggota tayamum. Yang ni pun ada hukumnya juga. Sama ada perlu diqada ataupun tidak. Yang kedua, gambar ke-8, halangan di bahagian kaki di mana simen atau balutan menutupi bahagian kaki dan buku lali dan keseluruhan kaki. Yang tadi cuma tapak kaki. Sekarang ni keseluruhan berbalut. Begitu juga dengan gambar nombor 9, nombor 10. Keseluruhan kaki kena balut. Yang tadi hanya bahagian tapak. Sekarang bersimen, external fixator. Ini orang yang patah kaki, naik motor jatuh berlanggar, kaki retak, kaki patah, doktor belah bubuh simen, doktor belah bubuh besi. Berapa tahun ni? Tak tahulah, bertahun-tahun lah. Koman-koman 2 tahun duduk terkedang di atas katil. Buang air besar pun di situ, air kecil pun di situ. Jalan tak boleh sebab pasang besi. Ya, rasa-rasa macam ini 2 bulan, 2 tahun. Kalau dia teruk macam itu oleh tuan-tuan, kaki bergantung. Bergantung satu, kemudian ada pemberat pula di hujung kaki dia. Di hujung kaki tu buah pemberat pula. Buah dacing dulu ni, hak pemberat dacing, buah di bawah. Nak bagi betul dia punya kaki. Dia punya besi dia. Yang ini kalau berjalan tak boleh. Kalau dah sembuh, dah doktor buang gantung tu pun tak boleh berjalan. Sebab besi tu dia tekan daging. Bila tekan daging, dia akan berdarah balik. Jadi duduk dah di situ. Di atas katil itulah dia akan duduk. Tak tahulah berapa lama dia nak duduk. 2 gambar ini menunjukkan pesakit terlantar di atas katil akibat patah tulang paha. Ya, kadang-kadang dia bukan patah, dia tercabut tulang cawan paha. Kita punya paha tu ni tulang dia, dia ada cawan di sini, dia pemegang. Kadang-kadang tercabut, doktor masuk balik. Pun dia pasang juga benda itu. Tapi yang tu tak apalah sebab dia tak tambah besi. Yang tu 2 bulan lega lah. Yang tercabut paha, tulang paha yang cawan paha tu. Yang ni teruk ni. Kalau tapi tengok orang ni teruk, tak boleh buat apa dah. Pesakit ini tidak boleh bergerak ke mana-mana. Makan, minum, mandi, buang air besar, air kecil, semuanya dilakukan di atas katil. Dapat isteri yang baik, dia tunggulah. Nak cari mangkuk najis, nak basuh najis, dia tunggulah suami tercinta dia tu.
Dapat suami yang baik, isteri patah macam itu, tunggulah suami tu nak jaga isteri. Yang ni lah nak uji kesabaran, kesetiaan. Sekarang memanglah setia, dua-dua sihat. Saya dengan suami saya jaga ustaz, makan minum dia saya suap lagi. Sihat. Cuba sakit macam itu. Isteri saya jaga betul ustaz. Saya tak bagi dia masak, saya beli kat kedai ustaz. Dia rehat aja. Saya jaga betul-betul. Setia saya ni ustaz. Tengah sihat. Cuba isteri patah macam tu. Nak tahu isteri tuan-tuan setia, suami tuan-tuan setia ataupun tidak, tuan-tuan minta lah pada Allah patah macam itu. Ya. Baru tahu setia tak setia. Jangan minta lah ya. Saya balik duduk tengah jalan pula nunggu lori langgar, jangan. Tapi itulah dia tuan-tuan. Nak tengok baik tak baik, hebat tak hebat. Bukan semua orang boleh jaga tu. Berbulan-bulan, makan masa tahun. Malu satu hal lah. Duduk di hospital tu malu satu hal. Asal nak berak aja, orang mari mangkuk. Buah punggung dah. Sekali pergi tarik. Nak berak pun malu, takut bau. Tak berak sakit pula. Nak kencing pun malu tuan-tuan. Anda jaga-jagalah adik-adik muda, anak-anak muda ni, jangan duk ompek. Jadi macam ni siapa nak tunggu? Mak kerja, pak kerja, mak ambil cuti tanpa gaji, duk cokoh tunggu hospital. Kawan-kawan rempit tak ada. Mana ada mak-mak rempit dan yang sama waktu dengannya? Tak ada, dia ada lari hilang kabut dah. Tapi yang akan menunggu kita mak, bapak, kesian dekat mak, kesian dekat ayah. Mereka lah yang ambil kursi malas, duduk letak sebelah katil. Tu pun kalau hospital kosong. Kalau hospital tu penuh orang, mana doktor bagi masuk kursi malas? Tidurlah kadang-kadang mak tu atas lantai, ambil tika mengkuang, tika plastik, tidur atas lantai hospital. Anak duduk atas katil, sedap je. Patah-patah pun sedap juga duduk atas tilam. Mak tak patah, tidur di bawah. Ni bagi ingat. Nanti CD ni keluar, tuan-tuan kena beli, pergi bagi ke anak-anak amat rempit. Tunjuk gambar ni, supaya mereka insaf macam mana sakitnya, ya, macam mana susahnya orang. Gambar yang ke-10, halangan ke-10, dua gambar tu, kedua-dua gambar tu, kakinya langsung patah. Bersimen-simen. Daripada tapak kaki sampai ke paha. Tu dia. Patah berapa tu tak tahu lah. Ya. Kadang-kadang bila anak-anak muda ni patah, mai kawan-kawan dia bawa maka pen pergi tulis dekat simen, Kazim was here, tulis. Saya main kawan ni was here, semua was here belakang. Tuan-tuan yang mana dah patah ni, tanggungjawab kita yang pertama tolong jaga balut tu jangan bagi kena najis. Kalau kena najis nanti kena qada sembahyang. Yang kedua, bila kita dalam keadaan tak bersuci, kena qada juga sembahyang. Ya, misalnya dalam keadaan yang tidak berjunub misalnya. Ini kena jaga ni. Jangan duk bagi pijak tak tentu hala. Kadang-kadang bila dah patah tangan, patah kaki, dia pijak najis, dia pegang najis, dia biarkan simen itu bernajis. Bila dia biarkan simen itu bernajis, maka wajib atas dia sembahyang. Dan bila dia sembuh nanti, wajib atasnya qada sembahyang itu. Kerana dia tidak memelihara balutan simen itu daripada terkena najis. Baik, halangan ke-11. Gambar menunjukkan balutan di dahi dan di kepala. Operate kepala, doktor belah kepala. Guna gergaji kecil. Seriau gigi. Tuan-tuan kalau tengok orang yang kena potong tulang, potong kaki, doktor duk mesin. Kita naik seriau gigi, bunyi. Macam mana bunyi ustaz? Tak tahulah, tuan-tuan minta lah bagi kena potong kaki. Doktor nak potong tulang tu, keren, seriau tuan-tuan. Macam kita duk buat sklep pada apa? Gigi kita lah. Duk bersih gigi. Seriau. Orang di dua klinik tu pun dengar. Dia tutup pasal apa? Dia naik seriau. Macam tu lah orang belah kepala ni.
Dia boleh pergi congkir dengan screwdriver tempurung, meletup rumput jatuh. Doktor pun operate kepala dia. Satgi dah jek-jek semua, ambil tempurung kepala tu, letak balik. Letak-letak tak muat pula dah. Jadi besar pula. Tu macam mana tuan-tuan? Masa awak keluar tempurung tu elok dah. Bila nak masuk, besar pula tempurung. Gerudi pula bagi nipis. Bagi nipis kecil pula dah. Oh sudah. Subhanallah. Kena macam tu tuan-tuan, siksa lah. Subhanallah. Ada kes dia jadi macam tu. Bila operate buat keluar tempurung, boleh keluar. Nak masuk tak boleh. Nak tutup tak boleh. Nak gerudi sekali lagi, dia jadi kecil. Langsung tak boleh buat. Mana dari spare part. Pasal kepala dia membengkak. Otak dia membengkak, menolak tempurung tu masuk balik. Bila menolak dia tak boleh masuk. Nak tunggu bagi reda balik, bengkak. Subhanallah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang dia belah separuh ni. Separuh ni terbelah. Bila dah jahit, dia jahit macam itu. Dahi boleh kena air. Yang tak boleh kena air, kepala. Tetapi bila doktor balut, keseluruhan kepala dibalutnya. Baik, bagaimana anggota wuduk dan anggota tayamum, iaitu muka. Baik, gambar yang ke-12. Gambar ke-12 ialah melecur kebakaran. Kalau tuan-tuan tengok pada gambar yang ada color ni, ya, yang mana dekat nampak lah. Merah menyala lah. Ya, merah menyala. Masak lah. Kalau tak masak pun dia separuh masak. Tinggal pergi ambil air asam cicah. Ya, ambil gerpu, ambil sudu sikit, pergi potong-potong boleh cicah lah. Ni separuh masak lah. Sakit ni tuan-tuan, subhanallah. Isi minyak motor sambil rokok. Elok sangatlah dia sambung muka tuan-tuan. Kadang-kadang bapak ni sambil isi minyak motor, mulut rokok di kampung-kampung. Anak dalam dekat motor sambung dengan anak sekali. Yang ni saya jumpa di hospital Ipoh. Ya, bengong punya bapak. Orang dah kata dah tak boleh merokok dekat sisi minyak. Dia selama rok. Anak di bawah terbakar dengan anak-anak sekali. Sahabat saya pun terbakar macam ni, kaki macam ni. Dia isi minyak dalam enjin. Bila pergi isi minyak dalam enjin tu tengah duk berpasang. Generator tengah menyala api dia. Diisi pula. Menyambar dia sepak generator. Bila sepak terkena baju dia, terkena seluar dia, terbakar macam ni. Merah menyala. Saya tengok pun takut. Kasut kena buang. Masuk dalam benih wak ni dia kasut kena buang. Kena pakai kasut dia orang. Tak boleh masuk dalam wad pula, duduk di buka pintu je. Takut kuman lah, apalah semuanya ada. Saya tanya dia buka pintu, macam okey ke sikit? Okey apa? Dia kata ni kemarin pergi ambil kulit punggung, pergi tampal di betih. Tak melekat pula kulit punggung. Jatuh. Nak tampal dengan kulit baru, nak jadi denak. Kulit baru ni dia ambil daripada kulit punggung. Ambil kulit punggung, pergi tampal dekat yang terbakar. Tak melekat pula. Lepas tu, ni nak ambil punggung sebelah sini pula lagi kata. Dah punggung belah ni dah ambil, tak boleh pakai pula. Ambil punggung belah kiri pula, nak tempel pula. Dah dua punggung hilang lah tuan-tuan. Dah lah jari ni yang kaki ni hilang, dia ambil pula dua kulit punggung lagi. Subhanallah. Kita dengar tu pun naik kesian. Saya gatai mulut pergi tanya dia soalan bodoh. Saya kata, sakit tak? Nurse cuci sakit tak? Sakit. Aku duduk terbayang budak. Kita orang tua pun sakit, tambah budak. Tiap-tiap hari dia pun cuci nurse. Gosok cuci. Aku ni fikir nurse tu perempuan. Kalau lelaki aku sepak lama lah. Nasib baik perempuan ni. Dia kata kalau orang jantan dia terajang lama dah. Sakit tuan-tuan. Tuan-tuan ni 6 bulan kali jalan ni. Sebab urat dia kecut, urat dia putih, sel dia kecut, daging dia kecut. Dia bukan boleh berjalan macam kita. Tak boleh tegak macam kita. Tak boleh lipat kaki macam kita. Nak rukuk apa, nak sujud apa.
Dia ada fisioterapi pula. Lepas ada tumbuh kulit untuk membolehkan dia berjalan. Maka cara dia semayang tidak sama dengan cara orang sihat. Walaupun kaki dia sudah ada kulit dan dia sudah keluar urat, tapi cekangnya kulit dia, cekangnya urat dia menjadikan dia tak boleh sujud dan rukuk dengan keadaan seperti biasa. Ataupun orang yang keseluruhan badan dia terbakar, daripada hujung rambut sampai hujung kaki terbakar. Yang tu lagi masalah besar. Dia makan di gerai tepi jalan, makan roti canai, lori tangki mari langgar, habis terbakar gerai roti canai je terbakar, elok situ. Dengan orang habis terbakar, masuk ke hospital, telanjang dalam wad, baju tak boleh pakai, wad, baju wad sakit tak boleh pakai, duduk dalam kelambu menung. Kita tengok pun dia marah. Kita nak cari orang lain, tengok ada kan adik-beradik kita, dia tengok apa, tengok dia marah. Kawan dah sakit, kita pergi tengok pula kan boleh tu, dia sensitif. Ya, sensitif satu, sensitif satu. Boring tuan-tuan, duduk dalam wad, tuan tengok seronok duduk dalam wad. Nurse lawa tak mana pun. Kalau sakit macam tu, tak lawa lah. Dia nak marah. Ya. Kalau aku dapat driver lori tu, jaga pakak dia juga. Sakit. Macam mana nak semayang? Sedangkan berpakaian tidak boleh. Wajib semayang. Nanti kita akan cerita macam mana orang yang terbakar 90, 100%, 70% orang yang terbakar ni. Yang macam mana dia nak solat. Yang kedua, pada halangan 12, dia duduk dalam unit high dependency ataupun coronary care dan intensive care unit. Ya, UHD ataupun CCI ataupun ICU. Ya, CCU ataupun ICU. Ya. Nak C tak mana tak tahulah. Ada rezeki jumpa lagi. Tak ada rezeki kita jumpa kemudian lah. Itulah nama dia ICU. Duduklah di situ. Ya. Yang ni kita nak sebut apa ni? UHD ke? Unit High Dependency. Unit ni satu orang sekali masuk 2 orang. Boleh cakap lagi. Boleh nyembang lagi. Ada juga yang tak boleh nyembang dah. Dah bengkak dah. Tapi dia bukan ICU. Ya, kadang-kadang yang ni berkaitan dengan masalah jantung. ICU ni macam-macam lah. Kalau duduk di unit high dependency, boleh berjalan, boleh bercakap, kena semayang lah. Tapi kalau wayar dah berserabut, sedar pun tidak, tiada wajib lagi dia semayang. Baik, di yang terakhir, halangan 13 ialah halangan hemodialysis, mencuci darah. Ya, mencuci darah 3 kali seminggu, 4 jam sekali cuci. Lepas cuci bukan boleh berjalan terus. Tidak ada orang yang lepas cuci darah, cuci buah pinggang ni, lepas cuci 4 jam tu boleh melompat, boleh berlari. Tidak. Kadang-kadang dia pening, duduk sekejap dulu, diri tak boleh. Kalau nak pergi ke kereta tu, anak beranak kena pegang. Dalam setengah jam baru stabil. Cucilah darah tu, menung situ. Yang mana rajin bawa buku, yang mana malas tidur. Yang mana rajin nyembang, seronoklah 4 jam ada geng nyembang. Tapi orang nak semayang macam mana? Kiblat membelakangkan tok lebay tu, tok lebay tu pakai kepiah putih. Nampak kan? Kiblat belakang dia pula menghadap ke sana. Bagaimana dia nak semayang? Okey, bagaimana dia nak semayang kalau orang yang duduk dalam hemodialysis? Inilah dia tuan-tuan, 13 halangan yang biasa berlaku kepada kita bila ditimpa jenis-jenis penyakit. Jadi kita akan jawab satu persatu. Kita lihat muka surat sebelah. Okey, kita tengok sini. Panduan. Pesakit-pesakit yang terpaksa menghadapi halangan nombor 1 hingga halangan nombor 13. Pesakit perlu mengikuti panduan seperti berikut.
Pertama, hendaklah mengambil wuduk seperti biasa. Wajib meratakan air ke semua anggota wuduk yang boleh disampaikan air. Manakala tempat yang ada halangan, balut ataupun plaster, kalau boleh disapukan air, bolehlah berbuat demikian. Kalau tidak boleh disapukan air, dibiarkan sahaja. Walau bagaimanapun, bagi anggota wuduk yang tidak boleh kena air, contohnya kaki yang bersimen, maka hendaklah bertayamum bagi menggantikan anggota yang tidak boleh sampai air. Cara semayangnya bergantung kepada pesakit. Kalau dia berdiri, boleh, silakan berdiri. Kalau dia semayang tidak mampu, kerjakan sambil duduk, berbaring, menelentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan kelopak mata, atau paling tidak mengingat sembahyang di dalam hati. Dan orang yang memakai balut wajib mengqadakkan sembahyang sekiranya balutan tersebut berada dalam salah satu daripada keadaan-keadaan berikut. Apabila dia membiarkan balutan itu dalam keadaan tidak suci dan dia tidak dibenarkan membukanya, maka dia wajib qada selepas dia membuka bila dia sihat. Balutan itu berlaku pada anggota tayamum, muka dan dua tangan, wajib dia qada bila balutan itu sudah dibuka kerana sihat. Yang ketiga, apabila kawasan sihat yang dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit, wajib dia qada. Macam kepala yang halangan nombor 11 tadi ni, dia operate di kepala tapi doktor tutup sampai dahi dia melebihi had, maka orang yang macam ni wajib dia qada sembahyang. Baik, tengok balik pada masalah pertama. Tuan-tuan, di situ ada ruang untuk tuan-tuan menulis, untuk tuan-tuan menulis cara-caranya. Jadi tuan-tuan ambil pen, pensel atau apa-apa sajalah untuk tuan-tuan menulis jawapan ataupun perkara yang perlu dibuat jika kita berhadapan dengan halangan-halangan itu. Baik, kita tengok halangan nombor 2 untuk surat nombor 5. Baik, bagi orang yang masuk drip, bagi orang yang masuk air ke dalam badannya dengan drip, ambil wuduk macam biasa. Bila sampai ke tempat tangan, maka tuan-tuan boleh buka plasternya, kalau boleh buka. Doktor tak marah pun, yang doktor marah pergi cabut jarum tu. Jadi bila berlaku tangan kita masuk drip, plaster dia tu, gam dia tu buka dan sapu lah. Sapu tak payahlah tuan-tuan sapu dekat kepala paip, buka paip pergi sapu macam tu, tak payah. Itu yang kita gunakan spray bagi orang sakit. Senang je bagi orang sakit. Kalau dia tak boleh pergi ambil wuduk di paip air, dia boleh gunakan spray. Sapu lah, spray lah, tak apa. Ya, tutup ke apa, tak ada apa. Mana Ustaz Zuhair ni, tak ada ni, sumbat ke apa ni. Baik, spray ni tuan-tuan dengan syarat air dalam botol spray ni tuan-tuan ambil daripada paip lah, jangan bagi menitik dengan air yang dah digunakan. Bubuk, spray tak kat ujung katil. Bila nak wuduk, sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Spray lah tuan-tuan. Kalau boleh sapu dengan tangan, sapulah. Kalau tak mau spray, saya dah cari 10 kedai Ustaz, tak jumpa. Takkan spray macam ni tak jumpa? Iya, 10 kedai Ustaz. Oh ya Allah, kamu cari di kedai mana? Macam-macam kedai Ustaz. Kalau itu pergi kedai gunting, mesti ada.
Minta pinjam kat baba tu orang. Kalau tak mau pakai spray, tuan-tuan boleh ambil buh tapak tangan. Buh tapak tangan, dan tuan-tuan jangan angkat tapak tangan. Saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Jangan angkat tapak tangan. Sapu saja. Sapu saja. Dah selesai masalah. Dengan sekali bubuh gitu saja, sikit. Ni bagi orang sakit. Bagi saya sihat Ustaz. Kenapa Makji nak pakai spray Makji? Makji tak larat dah turun bawah Ustaz. Naik tangga. Makji sekali lutut. Nak turun ke bawah, takut orang ngintai. Umur Makji berapa? 69. Oh, ada orang ngintai lagi. Ustaz. Pulanglah Makji. Makji boleh pakai ni. Nak pergi ambil wuduk di luar tu malas. Takut orang cuk tempat. Setengah orang perempuan dia sama pada tempat dia tu. Kalau dia duduk situ tak berubah dah. Duduk sampai belum situ duduk tempat. Kalau dia tinggal tempat tu kau ambil. Tuan-tuan boleh spare juga. Spray ni bawa balik. Ambil. Sapu. Kemudian sapu sini. Boleh. Sapu lah kaki. Tok siap tengok dia tu. Basah lah kapek aku kata. Tak adanya basah. Kalau tak mau pakai spray, gunakan tapak tangan dengan air mineral. Boleh juga. Tak tapak tangan. Sapu. Jangan angkat. Kalau angkat tapak tangan, tak sah dah. Kena ulang balik. Sapu. Tengah sapu tu orang tegur dia. Buat apa Makji? Ambil air semayang. Sapu balik. Tak sah dah sebab dia dah letak tangan. Jadi kalau orang tegur kita tengah ambil wuduk, tak payah jawab. Kalau jawab pun tak payah angkat tangan. Buat apa Makji? Ambil wuduk. Katanya, tak apa. Ya, kadang-kadang masa itulah orang tanya pun. Baik, itu kaedahnya nak ambil wuduk dengan spray. Bila sampai tempat tangan yang apa ada drip tadi, boleh juga tuan-tuan nak sapu. Tak, tangan sapu, jangan angkat. Sapu pelan-pelan. Ataupun ambil spray, sapu lah. Boleh. Tak apa. Ini saja untuk wuduk. Ya, setengah orang kita bila nak ambil wuduk, dia faham kena pergi ke tempat air semayang. Tempat pipe dan sebagainya. Sedangkan dia boleh ambil dengan cara yang begitu mudah. Yang timbul masalah kita ni orang perempuan nak ambil wuduk. Orang perempuan ni kalau sihat nak ambil wuduk pun susah. Nak pergi masjid, dia kena cari masjid yang ada tempat wuduk untuk perempuan. Dia pergi satu masjid, tak ada tempat wuduk untuk perempuan. Sebab kampung tu semua kampung lelaki-lelaki. Nama kampung kampung Teruna. Ya Allah. Tak ada tempat berwuduk untuk perempuan. Tu tak boleh bayang tak? Setengah masjid dia tak ambil kisah dengan orang perempuan. Lantaklah. Tempat sembahyang dema tak ada. Tempat berwuduk untuk orang perempuan tak ada. Langsir untuk perempuan nak sembahyang pun tak dibuatnya tirai. Sebab dia faham orang perempuan tak wajib pergi sembahyang. Kemarin orang Damansara ke mana ke telefon saya. Dia kata kat saya, Ustaz, kenapa orang perempuan sibuk pergi masjid sembahyang mengaji tu? Saya tanya kenapa? Iyalah, bukankah lebih afdal perempuan tu duduk di rumah, sembahyang di rumah, ngaji di rumah? Kenapa dia nak mengaji di masjid? Saya kata, apa salahnya perempuan datang masjid? Tak salah, zaman Rasulullah perempuan pergi masjid. Yang salahnya pakai skirt pergi masjid. Yang datang masjid sekarang, datang surau, semua pakai telekong, pakai baju kurung, mengkarung, tak apa. Tak ada Ustaz, saya baca hadis tu, Nabi kata sembahyang di rumah lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Yalah, masalahnya makji ni datang ke masjid nak mengaji. Kalau sembahyang di rumah, dia nak ngaji dengan siapa? Kita sekarang ni Ustaz, udah ada televisyen Ustaz. Kita boleh mengaji dengan televisyen. Ada halaqah, forum perdana, kuliah. Apa lagi nak mengaji di surau? Buku pun dah ada. Kita boleh baca buku. Kita dah ada internet Ustaz, kita boleh dengar ceramah dalam internet. Oh, gitu makji. Makji tak sukalah orang perempuan pergi masjid. Bengong untuk ni. Tapi nak sebut bengong tak agama. Tak agama nak sebut bengong tuan-tuan. Tapi memang bengong pun. Ya tak tahulah. Aku suka kamu lah. Baiklah makji, saya sibuk makji. Makji semayang lah di rumah ya. Terima kasih Ustaz. Dah lah.
Apa salah orang perempuan datang masjid? Mereka pun nak mengaji juga. Mereka pun nak dapat pahala jemaah 27 juga. Mereka pun nak pahala jemaah juga. Yang Nabi larang pergi sembahyang di masjid jika dia pergi masjid itu menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Pergi sembahyang tempat orang lelaki-lelaki. Saya kata dekat makcik ni, kalau macam tu makcik di Mekah, kenapa orang perempuan pergi masjid? Ramai pada jantan lagi pergi masjid Mekah tu. Berustaz, 3 masjid ni berbeza. Masjid Nabi, masjid di Haram, masjid Al-Aqsa tak apa perempuan pergi. Oh gitu. Masjid di kampung kita je tak boleh. Oh. Tak tahu lah tuan-tuan. Saya kata makcik yang berbeza pahala darjat 100,000, 1000. Itu je beza darjat, tapi hukum sama. Kalau orang perempuan boleh sembahyang di Masjidil Haram, maknanya dia boleh sembahyang di surau Al-Iman. Dia boleh kata dah tu berbeza untuk sana ya. Boleh pergi sekarang kita di Malaysia tak sama. Ui. Sian tuan-tuan. Sebelum dia tekak telefon, saya kata dekat dia, sikitlah pahala makcik. Okey makcik ya, Assalamualaikum. Dia salah faham. Setengah masjid, dia tak menyediakan fasiliti yang baik untuk perempuan. Macam surau kita ni tak apa, perempuan bilik dia, bilik wuduk dia khas. Tak ada bertembung dengan laki-laki pun. Ya, tandas dia pun khas. Tak ada pun nak lalu ke tandas perempuan, kena lalu tandas laki-laki dulu. Tak ada pun. Selesailah masalah. Untunglah perempuan jemaah surau Al-Iman. Setengah masjid, tandas laki-laki sebelah tandas perempuan. Tempat wuduk perempuan sebelah tempat wuduk laki-laki. Nak buka tudung susah, nak tanggai stokin susah, orang tengok. Akhirnya tak semayang perempuan tu. Tak ada tempat perempuan lah bang. Nak ambil wuduk pun susah. Tak ada tempat perempuan. Zen tak ada, dinding tak ada. Tapi ada tempat tulis tempat wuduk perempuan, tapi untuk kita tak ada. Lepas tu kamu tak nak semayang, tak apalah. Duduklah kereta je lah, balikkan qada lah. Banyak orang jenis tu. Dia sanggup tak semayang sebab tak ada tempat wuduk kata dia. Duduklah kereta. Yang nombor 2 yang kita jumpa orang perempuan ni, bila dia semayang, dia biasa bawa kain telekung dia sendiri. Dalam beg dia tu, selain daripada gincu, bedak, sikat, jarum meniti, ya, yang ada dalam beg dia tu mesti ada kain telekung. Ni perempuan bagus, jalan ke mana pun ingat telekung dia. Satu hari tertinggal kain telekung, tak semayang dia. Naik bas rombongan, tertinggal kain telekung. Orang lain semayang, dia duduk dalam bas dengan reba Hindu. Kita tanya makcik tak turun semayang makcik. Makcik tak bawa kain telekung. Ya Allah, ni tak bawa. Tak sangka nak semayang. Takkan nak berjalan pun tak sangka. Makcik, dekat masjid tu ada telekung wakaf. Boleh pakai. Makcik tak suka pakai-pakai orang punya, bau. Tak apa, bersih makcik. Makcik tak puas. Dia nak telekung makcik sendiri. Kalau pakai orang punya tak puas. Dia sanggup tak semayang, nyanyi puas tuan-tuan. Tak semayang dia sebab tak puas kalau pakai telekung orang. Padahal kalau dia tak nak pakai telekung wakaf, dia boleh ambil langsir perempuan tu. Tu langsir belah perempuan tu, dia cabut dia punya hangkuk dia, sangkuk dia tu, balok dah. Kepala dia pakai tudung, jalan sangkuk. Allahu Akbar. Boleh pakai langsir tu. Tok Siap tengok, apa ni? Tok Siap kerja nak marah orang ni. Dia kata, tak lah awak nak pakai telekung ni. Dia balok, boleh sah. Allahu Akbar, sah semayang. Yang salahnya apa? Buat balik kain tu, langsir tu turun. Yang tu salah. Punya senang Islam ni, yang kita tak semayang. Pasal apa? Begitulah orang perempuan, kalau dia pergi satu tempat, tidak ada tempat wuduk perempuan, benteng tak ada. Dia boleh ambil air semayang tanpa buka stokin, tanpa buka tudung. Apa? Dia ambil wuduk saja, aku wuduk Allah Ta'ala ambil. Susah Ustaz, lengan nak buka orang lelaki tengok. Tak usah buka lengan baju, basuhlah lengan. Buka paip basah lengan, tak apa. Basah baju Ustaz. Nak semayang ke nak basah baju? Semayang wajib tak? Wajib. Basah baju dosa tak? Tak. Kalau tu basahkan baju. Basuhlah ni.
Kenapa makcik tak selak lengan baju makcik? Nampak jatan tengok makcik. Haram. Nak buat pahala, buat benda haram. Makcik tak suka, biarlah baju tak apa. Basuhlah. Nak buka tudung tak apa, ambil sikit. Tempet tak apa. Nak basuh kaki, tak payah buka stokin, basuh stokin. Basahkan stokin dengan kaki sekali. Dengan stokin, dengan kaki basah. Boleh lah. Duduklah semayang. Allah. Apa yang makcik hujan ke? Orang tanya sebelah ni. Tak ada hujan, aku ambil wudu. Tapi masalah kita ni jadi susah. Tak habis-habis beletek dalam bahas tu. Celaka punya jatan kuasa. Tak ada disediakan tempat untuk wanita, kata dia. Padahal nak marah ke jatan kuasa pasal apa? Ambil saja. Islam punya mudah. Yang bagi susah pasal kita tak faham. Dia faham, orang perempuan faham kalau nak ambil wuduk kena sedia tempat khas untuk dia. Bila tak ada, dia tak semayang. Tak ada untuk kami. Subhanallah. Serupalah dengan orang lelaki-lelaki pun, asal nak semayang, buka seluar, ganti kain pelikat. Bila tak bawa kain pelikat, tak semayang. Sebab dia kata seluar jin dia dah 3 hari tak basuh. Kita sewa van. Kita minta dia driver van kita. Mai semayang amat. Singgah dia semayang kejap. Zuhur ngasar. Buat jamak dan qasar. Tak turun dia. Tak apa. Abang habis saya dalam kereta. Kamu tak semayang ke? Tak apa. Isteri abang tanya pula, kamu uzur ke? Dah, uzur apa? Kata. Seluar ni 3 hari tak basuh. Kata. Tak puas semayang kalau seluar tak basuh. Tak puas lagi. Semayang. Ada najis tak di seluar kamu? Tak ada. Ada tercicak tak? Tak ada. Ada najis orang tak? Tak ada. Ada semayang tak? Tak apa Abang Mat. 3 hari tak basuh Mat. Tak puas. Tak seronok lah. Ada yang ada kapet di masjid berapa tahun tak basuh. Ni tuan-tuan pijak kapet ni. Sejak bulan-bulan pasang sampai sekarang. Ada tuan-tuan balik basuh? Tak ada. Tapi kenapa tuan-tuan boleh semayang di atas kapet? Pasal suci. Dia hukum kena semayang. Macam mana keadaan pun. Senang. Baik. Jadi tuan-tuan boleh gunakan yang ini. Ataupun gunakan yang ini. Tuang di atas tapak tangan. Tuan-tuan sapu sajalah. Di atas drip tu sapu saja. Dan tuan-tuan pun bawa semayang. Dan yang itu tidak wajib qada. Tidak perlu qada, teruskan semayang saja. Baik, kita tengok yang nombor 2. Halangan nombor 3. Halangan nombor 3, muka tidak boleh kena air. Yang tu mata termasuk bahagian muka. Dan ada 2 cara. 2 cara untuk orang yang sebahagian muka tidak boleh kena air. Mata bertempek macam lanun tu, yang tu sebahagian muka. Cara pertama, hendaklah berniat wuduk. Tulis tepi tu. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Yang kedua basuh muka. Bagi orang yang anak-anak Cik Luqman mana? Balik lah. Mana? Mari sini. Duduk atas kursi tu. Ya. Abang. Oh ni adik. Abangnya pergi mana? Pergi sekolah abangnya. Baik, sekarang kita tengok macam mana nak buat kalau muka dia berbalut pada matanya. Tamanah pula dah. Ya. Lagi kita buat praktikal senang. Tamanah dah. Buat ni senang lah. Baik. Buang piah. Okey, nama apa nama? Ahmad. Okey, pejam mata Ahmad. Okey, sekarang matanya sudah pun dibalut. Tidak boleh kena air. Macam mana nak buat? Baik, sekarang sadar. Memang muncul ke? Tak lihat. Baik. Jadi mula-mula sekali hendaklah dia niat mengambil wuduk.
Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, mula-mula nak buat macam mana? Basuh muka yang boleh kena air. Basuh dengan air. Okey, sekarang Ahmad tadah tangan sebelah ayah, belah kanan lah. Okey. Okey, sekarang Ahmad sapu muka. Tak payah sapu atas ni, sapu yang belah ni je. Okey, silakan. Jangan angkat tempat tangan. Hidung, mata. Tu dah angkat tapak tak haji. Buat lain. Lesek letak. Okey. Jangan angkat tempat tangan. Jangan angkat. Letak okey. Saja berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sapu sini. Sapu bahagian. Jangan angkat tapak tangan. Okey. Sapu belah sini. Okey. Dah. Pak saya buat sapu situ. Pak saya bahagian ni. Tengoklah sikit. Okey. Bahagian sebahagian ni boleh kena air. Cara yang kedua, selepas basuh muka, stop wuduk. Tuan-tuan kena tayamum. Mula-mula niat saja ke wuduk, kemudian sapu muka air, kemudian hendaklah bertayamum. Dan niat tayamumnya ialah sahaja aku bertayamum menggantikan muka yang tidak boleh kena air kerana Allah Ta'ala. Niat tayamumnya apa? Sahaja aku bertayamum menggantikan muka yang tidak boleh kena air. Maka tuan-tuan pun tayamum. Okey, Akmal pun tayamum. Tayamum, keraslah tangan ni. Ya Allah, lembeknya. Keras tangan. Okey, sapu macam kita dah belajar dulu. Tuan-tuan sapu di atas pembalutnya keseluruhan muka. Okey. Sapulah di atas balut ni keseluruhan muka. Sapu dengan tayamum. Baik, bila dah habis tayamum muka, tuan-tuan pula tayamum tangan. Dengan tayamum muka saja, mesti dengan tangan. Dah habis tangan, barulah balik basuh tangan dengan air, basuh kepala dengan air, basuh kaki dengan air. Okey, boleh. Boleh ya. Baik, duduk sini Akmal ya. Akmal tak boleh pergi ke mana-mana. Ya, akan menggunakan gunting ini ya. Baik, ulang balik. Bila kepala atau muka, bahagian muka tidak boleh kena air, yang pertama hendaklah tuan-tuan berniat mengambil wuduk. Nombor dua, basuh muka di tempat yang boleh kena air. Selepas basuh muka dengan air, tuan-tuan kena tayamum kerana mukanya tak boleh kena air. Tayamumnya niatnya ialah sahaja aku bertayamum mengharuskan aku saja aku bertayamum menggantikan yang tidak boleh kena air kerana Allah Ta'ala. Ulang balik. Mula-mula niat wuduk, basuh muka. Lepas basuh muka, tayamum muka dan tangan. Stop tayamum. Lepas tu sambung balik wuduk. Basuh apa? Tangan. Lepas basuh tangan, kepala. Lepas basuh kepala, kaki. Selesai dan silakan sembahyang. Okey. Cara yang kedua ialah buat tayamum dulu. Saja aku tayamum menggantikan muka tak boleh wuduk kerana Allah. Sapu muka, sapu tangan. Lepas sapu tangan, ambil wuduk macam biasa. Mana senang? Cara pertama ke cara kedua? Cara kedua. Kalau Ustaz buat cara kedua kan senang. Yang Ustaz cerita cara pertama tu buat apa? Sebab nak cerita dua-dua boleh pakai. Ulang balik. Kalau muka tak boleh kena air, sebahagian muka tidak boleh kena air. Saya ulang balik. Sebahagian muka tak boleh kena air. Cara pertama,
kita niat wuduk. Kemudian basuh muka tempat yang boleh kena air. Kemudian kita tayamum, basuh muka, sapu muka dan menyapu tangan. Selepas itu kita pun basuh kepala, basuh tangan. Selepas tangan, basuh dengan kepala wuduk dan basuh kaki. Kemudian solat. Itu cara pertama. Cara kedua, mulakan dengan tayamum. Sapulah bahagian plaster. Dan lepas tayamum, muka dan tangan, kita berwuduk. Di mana tempat yang boleh kena air, maka silakan semayang selepas itu selesai. Untuk masalah yang pertama, ada soalan? Setakat soalan yang pertama. Ya. Ha? Oh, pasal apa ya? Ada. Oh, saya pun tak tahu. Tak tahu saya. Oh, ya. Oh, ustaz tu mazhab apa? Mazhab Melayu ya? Tak tahu saya tu Haji, saya minta maaf. Yang kita belajar tayamum itulah daripada sini sampai ke sini. Itulah tayamum, hak tayamum. Tak ada pula saya belajar sampai hak ini je. Ini lah. Kalau tangan dia balut sekalipun, sapu juga sampai ke sini. Walaupun balut, sapu di atas, simen balut tu kena simen juga. Baik, setakat ni saya minta soalan yang berkaitan dengan muka je. Ya. Ustaz, siap gunakan wuduk dan tayamum demikian untuk sembahyang dua fardu tanpa mengambil. Baik, kalau sekarang tuan-tuan dah ambil wuduk dan tayamum macam saya buat pada adik Akmal ni, boleh tak digunakan untuk dua waktu sembahyang? Hukumnya boleh, dengan syarat ambil tayamum lagi sekali. Wuduk tak payah ambil dah, ambil tayamum je lagi sekali. Sekarang tuan-tuan sembahyang zuhur, basuh muka dan tayamum, kemudian sambung wuduk. Ataupun tayamum dulu baru berwuduk. Bila masuk asar, masih ada lagi wuduk, belum batal. Adakah saya kena ulang balik macam tadi ustaz? Tidak perlu ulang macam tadi. Tuan-tuan hanya perlu ulang tayamum sahaja. Wuduk tak payah ambil yang baru. Boleh? Ya. Siapa tadi soalan? Ustaz sapu dengan air tadi, perlu dia ulangi yang 3 kali? Sunat 3 kali. Kalau dah memadai sekali, dah rata, cukuplah tu. Ya, cukuplah. Baik, yang saya ambil wuduk untuk Akmal tadi ialah sebahagian mukanya tidak boleh kena air. Bagaimana kalau keseluruhannya tidak boleh kena air? Tuliskan di bawah tu. Jika keseluruhan muka tidak boleh kena air, seperti terbakar, melecur keseluruhan badannya, melecur keseluruhan mukanya, terbakar, air tak boleh kena, tayamum pun tidak boleh kena. Baik, orang macam ini niatnya ialah berniat tayamum semasa mengangkat tangan untuk menyapu tangan, dan dia pun menyapu tangan sahaja, muka tak payah sapu. Ulang balik. Kalau muka langsung tidak boleh kena air dan tidak boleh kena debu tayamum, dia hanya perlu tayamum tangan sahaja. Selepas dia menyapu tangan, dia mengambil wuduk, tak payah basuh muka dengan air, terus basuh tangan, basuh kepala dan basuh kaki. Muka tak payah. Boleh? Dan habis sembahyang nanti, bila dah sembuh, wajib diqada. Tulis di bawah tu, wajib qada.
Masih kena buat tayamum juga. Tayamum kena buat, basuh tangan saja. Sapu tangan saja. Wuduk pun kena buat, tangan, kepala dan kaki saja. Muka dimaafkan. Baik, kita dah ada dua dah. Yang pertama, sebahagian muka tak boleh kena air. Yang kedua, keseluruhan muka tidak boleh kena air. Okey, untuk yang sebahagian muka kena basuh di tempat yang tidak luka. Lepas tu tayamum, lepas tu sambung wuduk. Jika muka langsung tidak boleh kena air, tak boleh sentuh air, muka tak perlu tayamum, muka tak perlu wuduk, basuhlah anggota tangan, kepala dan kaki untuk berwuduk, dan tayamum kedua-dua tangannya sahaja. Muka tak payah usik. Baik, dua jenis muka telah kita belajar. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Niat tangan saja. Ya, niat tangan saja. Berniat tayamum semasa mengangkat tangan untuk menyapu debu ke anggota tangan. Niat tayamum. Sahaja aku bertayamum menggantikan muka aku yang tidak boleh berwuduk. Itu niatnya. Jangan tuan-tuan niat sahaja aku mengangkat tayamum mengharuskan aku semayang. Salah. Sebab kita boleh kena air pada anggota wuduk yang lain. Maka niat tayamum bukan kerana nak semayang, kerana menggantikan muka yang tidak boleh kena air. Itu niatnya. Lagi? Ya. Kes yang pertama tak perlu qada. Dia sikit. Kes yang kedua ni keseluruhan wajahnya. Maka kenalah dia qada. Kalau dia tak qada ustaz, pasal dia terlupa ke, dia tak sihat ke, dia tak sempat ke ustaz, tak berdosa. Kalau dia tak sempat buat, dia mati misalnya. Tidak berdosa dan tidak dikirakan meninggal semayang. Sebab dia dah buat. Lagi? Kita rehat berapa Ustaz Zuhair? Ya.